Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduna wa la yazidul zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama memahami dan mempelajari bagaimana cara atau kaedah untuk mengatasi berbagai penyakit yang menyerang perut kita. Kita mulakan sebahagian daripada penyakit-penyakit perut disebabkan sihir. Penyakit mengenai perut disebabkan sihir antaranya ialah apa yang terkenal santau, sihir santau. Begitu juga sakit perut kerana sihir tidak boleh buang air besar dan buang air kecil. Macam tersumbat sehingga beberapa hari. Begitu juga sihir yang menjadikan susah nak buang air besar kerana najis menjadi keras seperti batu. Bila buang air terpaksa dikeluarkan, dikorek dengan jari sedikit demi sedikit. Begitu juga penyakit-penyakit perut lain disebabkan sihir. Kebanyakan atau majoriti masyarakat menganggap bila mereka diserang sihir di bahagian perut, mereka merasakan sangat tertekan dan merasakan sangat sukar untuk mengatasinya. Sebenarnya kita semua hendaklah sedar bahawa sihir-sihir di bahagian perut ini sebenarnya lebih mudah untuk diselesaikan sekiranya kita mengetahui kaedahnya. Kerana semua perkara-perkara sihir sudah ada di dalam perut. Jadi semuanya sudah berkumpul di dalam perut. Oleh kerana itu maka mudahlah kita untuk bertindak menghapuskan punca sihir di dalam perut itu. Salah satu cara yang mudah ialah dengan menggunakan bahan garam dan limau. Limau yang masam lagi baik. Tak kiralah apa-apa limau. Tapi di negara kita ini limau yang sesuai ialah limau nipis. Orang bertanya, lemon adakah boleh? Boleh saja. Tapi apa yang saya gunakan ialah limau nipis. Limau nipis 3 biji yang tua banyak air. Kita perah, ambil airnya, taruh dalam gelas. Kemudian kita masukkan garam halus 1 sudu besar. Lebih tak apa, jangan kurang. Lepas itu kita masukkan air yang kita bacakan ayat-ayat Quran, kita doakan. Yang telah kita ruqyahkan ayat Yasin atau sebagainya. Kalau ahli zikir, air tawajuh, masukkanlah sedikit. Supaya memudahkan garam itu larut
dalam air dan air limau nipis. Sesudah 3 bahan ini dicampurkan, dilarutkan di dalam gelas, maka gelas tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti sejuk kira-kira 1 jam atau lebih sedikit sehingga menjadi sejuk. Bukanlah untuk dibekukan tapi untuk disejukkan semata-mata. Bila dah sejuk, hendaklah air tersebut diminum sekali habis. Diteguk dengan cepat supaya habis semua sekali. Selepas daripada itu, tunggulah tindak balas obat yang kita minum ini. Antara tindak balasnya, yang pertama, kadang-kadang pesakit tersebut termutah-mutah, mengeluarkan air liur yang bertali-tali, dan kadang-kadang diikuti dengan terberak-berak, cerit-berit. Kadang-kadang tidak mutah tapi terberak-berak dengan warna yang hitam, bau yang busuk. Ini berarti penyakit dalam perut tersebut telah dapat diselesaikan. Ada satu masalah besar iaitu kepercayaan masyarakat kita. Apabila seseorang itu kena santau, maka pantang nombor 1 ialah limau dan apa-apa yang masam. Kepercayaan ini tetap dipegang oleh masyarakat kita. Sehingga ramai di antara kita bila kena santau sangat takut dengan limau. Sebenarnya bila seorang itu kena santau, bila diberi rawatan dengan minum air garam bersama limau seperti yang telah saya sebutkan, maka apa saja unsur-unsur jin, unsur-unsur sihir, unsur-unsur santau yang ada dalam perut, semuanya akan dapat dihancurkan. Syaitan atau jin yang di dalam perut itu akan segera keluar dan penyakit akan segera dapat diatasi. Banyak percubaan telah kita gunakan mereka yang kena santau dengan cara ini. Seorang ibu yang kena santau dimasukkan ke hospital selama 2 minggu. Tiap-tiap hari muntah darah. Keluarganya menjelaskan kalau dikumpulkan darah setiap hari, mungkin beberapa cawan. Tetapi yang herannya selama 2 minggu, darah pesakit ini tidak kurang. Karena itu darah yang keluar ikut muntah pesakit ini sebenarnya bukan darah. Tapi itu adalah bayangan-bayangan darah yang dibuat oleh syaitan-syaitan yang digunakan oleh ahli sihir untuk menyantau mangsanya. Apabila pesakit ini saya rawat sekali saja dengan meminum bahan yang telah saya terangkan tadi, sembuh dengan serta-merta dan sehat. Pesakit ini termutah-mutah dan terberak-berak, serta-merta sakitnya sembuh. Ada seorang yang telah pun saya selalu ceritakan, seorang doktor pakar
yang tidak boleh buang air besar kerana disihir. Najisnya menjadi keras macam batu. Doktor ini bila buang air terpaksa korek satu-satu. Dan keadaan itu sudah bertahun. Apa juga obat-obatan yang ada dalam pasaran tidak memberi kesan. Doktor ini saya beri 5 biji limau supaya sampai di rumah nanti dia belah 3 biji dan buat seperti yang saya terangkan tadi. Doktor ini pada mulanya ragu-ragu. Sebab itu beliau menangguhkan. Tetapi dengan hidayah Allah, tepat jam 12 malam, dalam hatinya berkata, dengan berkat jam 12.30 malam, aku nak cuba. Akhirnya doktor ini buatlah apa yang saya suruh. Dia minum, sesudah minum 1 jam, tepat jam 1, mulalah dia terberak-berak cair. Dan sembuhlah penyakitnya kerana sihir tak boleh buang air besar. Seorang ustaz yang disihir supaya tidak boleh buang air besar, sudah kira-kira 1 minggu. Saya juga obatkan dengan cara ini. Kira-kira daripada jam 10 hingga jam 3 pagi, ustaz ini tiba-tiba terasa buang air besar. Bila dia pergi ke tandas, dia dengar satu benda yang besar dan berat keluar daripada tempat najisnya dan jatuh ke dalam mangkuk tandas dengan kuatnya. Tapi apabila beliau lihat di mangkuk tandas itu, tidak ada apa-apa benda. Najis tidak ada, apa barang pun tak ada. Sebenarnya unsur-unsur sihir dalam perut ustaz tersebut telah dapat diatasi dengan minum air garam yang dicampurkan, yang dilarutkan dalam air limau nipis dan air yang telah dibacakan. Inilah di antara cara mengobati penyakit perut disebabkan oleh sihir. Adapun penyakit-penyakit perut yang lain, ada cara-cara tambahan selain daripada menggunakan minuman air limau, garam dan air ruqyah. Ada kaedah-kaedah tambahan yang lain. Misalnya, bila seseorang itu sakit perut, memulas-mulas, mungkin diikuti dengan rasa mual dan muntah, pening kepala. Maka di antara cara rawatan tambahan ialah dengan meniarapkan pesakit tersebut, lalu ditepuk sekuat-kuatnya di atas pelipat kaki, kedua-dua pelipat kaki kiri dan kanan. Maksud pelipat kaki ialah pelipat kaki di bawah lutut. Tepuk dengan tangan agak kuat. Sebelum ditepuk, hendaklah disapukan dengan air garam yang dimasukkan ke dalam cuka dan air limau nipis. Garam, air cuka dan limau nipis ini hendaklah disapukan dulu pada pelipat kaki, lalu menggunakan tapak tangan, jari-jari tangan hendaklah dirapatkan, lalu ditepuk. Tepuk, terus tepuk seberapa kuat yang boleh, ataupun kurang daripada itu. Tengoklah kemampuan pesakit. Sehingga
insya-Allah kawasan pelipat kaki itu kadang-kadang menjadi hitam dan tepukan itu terus diteruskan arah ke labu betis. Buatlah seperti itu pada pelipat kaki kiri dan kanan. InsyaAllah sesudah kita lakukan dalam setengah jam tepukan ini, penyakit perut tersebut insyaAllah akan berkurangan dan kadang-kadang sembuh. Tapi minum air garam dengan limau dan air ruqyah tadi tidaklah diminumkan terlebih dahulu. Lepas tu barulah ditepuk. Dan tepukan itu boleh diteruskan, iaitu tepuk di bawah tengkuk, di tengah-tengah, di tengah-tengah bawah tengkuk, di tengah-tengah tulang belakang. Tepuk dengan kuat dan taklah juga sapu garam, air cuka dan air limau seperti tadi. Kemudian tepuk jugalah di pelipat tangan kiri dan kanan. Tepuklah juga di pinggang kiri dan kanan. InsyaAllah dengan cara ini penyakit-penyakit perut tersebut akan hilang. Selain daripada itu, penyakit perut yang sangat ditakuti ialah buasir. Penyakit buasir caranya adalah sama juga. Dimulakan dengan beri minum air garam dengan limau dan air ruqyah terlebih dahulu. Lepas tu barulah dilakukan tepukan. Begitu juga penyakit gastrik, penyakit ulcer. Sama juga kaedahnya. Dan akhir sekali penyakit yang kita juga selalu sentiasa takuti, iaitu penyakit barah kolon atau barah usus besar. Boleh dilakukan seperti yang saya sebutkan. Dan alhamdulillah kita telah pun berjaya mengubat mereka yang diserang oleh barah kolon ini dengan jayanya. Yang menurut apa yang telah didiagnostikkan oleh doktor sudah peringkat 4. Tapi dapat juga disembuhkan. Begitulah seterusnya apa juga penyakit-penyakit dalam perut, gunakanlah dengan kaedah ini. Kalau tuan-tuan para pendengar kurang jelas, kurang faham, hubungilah kami di Pusat Rawatan Islam Manarah supaya kami dapat memberi panduan yang lebih jelas. Dan semuanya ini tidak perlu bayaran. Jadi dapat menyelamatkan kos kita. Istakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.